Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, alhamdulillah hari ni start first series bedah buku antara Bu Sejen dan Agro kan. Okay. Sebenarnya aku main je dengan itu aku main je dekat status dia macam just komen je. Apa kan ada ruang kosong ada dia kata aku nak buat buku apa tu tiba-tiba dia offer terus dia kata boleh tak nak buat buku nak okey apa mai buat. Dan setakat lo rancang tu mungkin sebulan dalam kita test sebulan sekali tu. Tu tengoklah kalau perlu tambah lagi kita tambah sebulan 2 kali semua. Tu boleh susun lah. Hari ni at least ada 3 benda kita nak buat at least. First, nak sembang budak buku tu benda apa. Sebab mungkin ada yang pernah join, ada yang tak pernah join. Mungkin yang ada yang berat kepada nak baca buku, ada yang tak berat kepada nak baca buku, ada yang nak main dengar tak ada hal. Dan yang kedua, nak serta sikit lah, Bu Sejen ni datang apa. Bu Sejen ni datang apa. Sebab kan collect kan antara Bu Sejen dengan Agro orang kena erah apa. Agro tahu lah. Bu Sejen orang tak tahu. Yang ketiga, baru kita masuk dalam buku yang kita nak sembang. Tajuk buku ni The Animal Farm. The Animal Farm. Tapi aku tak sure lah kenapa ITBM bila dia translate ke bahasa Melayu, dia letak sini politik kandang. Tak sure sebab apa. Saya kita akan tengok lah sebab apa. Okay, baik. First, bedah buku ni kalau nak letak dalam simple words, bedah buku ni kalau nak cerita ringkas, just seorang ataupun siapa-siapa orang tahu kita baca buku. Lepas baca buku, dia nak cerita ke orang dia faham apa daripada yang dia baca. Yang tu je. Dalam simple words. Tapi there's no such thing as format dan sebagainya lah. Sebab kalau format tu macam dia terlalu formal sangat. Salam tu. Dia macam formal sangat pula. Kalau macam ada format bagai kan. Apa nak interact aku tak masalah. Boh je. Bantai lah. Macam mana apa ubat selalu lah. Kan? Nak interact lah. Tak kisah. Baik. Yang tu first. Budak buku tu datang apa. Bu Sejen, okay, nak cerita sikit Bu Sejen. Bu Sejen ni dia macam satu effort ataupun inisiatif lah. Dia nak bagi orang lagi seronok baca buku. Dengan cara kami cerita benda apa yang kami faham daripada buku ni. Lepas tu kami buat short video lah. Kiranya apa dekat dalam page Bu Sejen tu setiap minggu ada satu video. Dia contoh satu buku ni. Kita akan buat satu video pendek seminit. Lepas kira seminit tu cerita sikit-sikit buku ni tentang apa. Lepas pada tu, contoh daripada buku ni kita ada 4 isu yang kita nak cerita ke orang. 4 isu tu dia akan ada 4 video yang berasingan. Macam tu. Kira siapa-siapa yang teringin nak ikut buku ni cerita siapa boleh ikut video-video pendek tu. Tapi bukanlah bermaksud video-video pendek tu dia boleh cover keseluruhan buku ni. Dia just nak bagi macam appetizer. Dia just nak bagi tahu, okay, buku ni ada isu-isu ni, hampa nak baca. Yang tu je. Tak tahulah mungkin lepas ni ada inisiatif yang lebih mudah kan. Okay. Tu Bu Sejen. Okay, buku hari ni The Animal Farm. Tapi sebelum aku masuk dalam buku ni, tajuk buku hari ni The Animal Farm. Tulisan George Orwell. Kalau aku tak silap buku ni tulis tahun 1945. 1945. Tapi dia tak tulis bahasa Melayu lah. Dia tulis Inggeris lah. Institute. Yes, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ni terjemuh ke bahasa Melayu 2014. 2014. ITBM yang translate. Okey. Cakap sikit kot pasal penulis George Orwell tu siapa? Boleh buka Wikipedia tengok George Orwell ni apa dia. Dia ada nama betul dia. Apa Eric Arthur Blair nama dia. Tak tahu sebab apa kira penulis ni kadang-kadang dia ada nama ori dan dia ada nama pena. Depa lagi boleh kenal dia dengan nama George Orwell lagi kira nama pena dia lah. Kalau buka Wikipedia pun ada juga George Orwell ni. Yang aku nak point out pasal penulis ni adalah dia setiap kali ada macam event besar. Contohnya dekat sini dah abang. Okay, dia kata pengalaman Orwell di Burma melahirkan Burmese Days. Faham tak? Bila dia pergi ke Burma, dia hidup kat sana, dia akan tulis buku. Ada seketul buku yang wujud daripada satu event hidup dia. Macam tu. Burmese Days. Lepas tu dia kata pada 1936 beliau diupah oleh Victor untuk melawat kawasan-kawasan yang mempunyai kadar pengangguran yang amat tinggi
di dua tempat ni, tak nak sebut nama, Yorkshire ke apa. Lalu lahirlah The Road to Wigan Pier 1937. Kiranya nampak dia ni jenis, dia based on pengalaman dia. Ataupun satu lagi, dia memang ada fahaman dia lah. Dia anti, macam mana, anti-Semitic. Ada, kalau tengok dekat Wikipedia tu, dia ada apa, dia punya term-term dia kira macam lebih kepada sosial dan sebagainya. Okay. Back to this book. Kiranya buku ni dia kata satira politik beliau yang unik, Animal Farm, diterbitkan pada 1945. Mungkin disebabkan satu event juga kot yang dia pernah lalu. Okay, tak apa, tu cerita pasal penulis sikit. Dia masuk ni. Boleh, tak ada hal. Baru sekali. Aku tak tahu, aku kenyang. Okay, settle. Masuk terus lah. Aku bagi sinopsis yang sikit tu. Lepas tu aku baru masuk sinopsis yang, kalau boleh aku nak try bab by bab, supaya nampak flow dia tu macam mana. Tapi kan, sepanjang kita bincang pasal buku ni, kalau ada isu-isu apa yang apa nak bangkitkan daripada apa yang faham daripada aku cerita, yes, cakap terus. Maksud aku berkaitan dengan bab tu. Yes, sebab dia, okay, basically buku ni binatang-binatang yang duduk dekat kandang, mereka rebel against one manusia ni, yang farmer tu, tuan ladang tu. Mereka rebel, mereka gulingkan, dan kemudian lepas mereka gulingkan manusia ni, ada pahala lah manusia ni keluar. Binatang-binatang ni nak kena handle diri mereka sendiri pada waktu tu. Binatang-binatang ni kiranya, mereka kalau dulu yang perah susu lembu, manusia buat, lah ni tak, binatang kena buat benda tu. Mereka kena jaga sebab memang mereka anti gila dengan manusia. Sebab mereka, pasal seorang tu, mereka anti dengan semua manusia. Okay. Lepas tu, waktu mereka handle diri mereka sendiri tu, waktu tu berlaku lagi penindasan. Kali ni bukan manusia yang tindas binatang. Kali ni binatang yang tindas binatang. Ada satu spesies yang tindas, ya, betul. Yang apa, dalam kalangan mereka sendiri yang menindas kawan-kawan binatang lain. Yang tu lah. Sampai ke akhir. Bagi aku cerita ni agak depressing lah. Kalau tengok cerita movie lain. Sebab dia punya movie Animal Farm 1964 kalau tak silap, yang kartun tu. Yang tu at least dia punya ending dia happy ending sikit. Sebab last sekali spesies yang zalim tu dipergulingkan lagi sekali. Tapi ni tak, dekat dalam buku ni tak, spesies yang zalim tu zalim sampailah, yang tertindas tu tertindas sampailah. Agak depressing lah bila aku baca buku ni, seriously. Sebab so, yang rebel tu tak berjaya ni. Okay, rebel tu, okay, kita masuk terus dalam buku dah. Okay, macam ni. Dalam bab satu dia serta, kalau hangpa nak tengok buku ni, sila belik-belik dulu kan. Okay. Yang first, dalam bab satu, dia mula dengan babak babi tua. Nah, aku cakap terus babi tua, aku tak ada khinzir, orang tak ada. Babi tua. Nah, babi tua, dia sakit. Dia kira dah tua dah, dia duduk. Dia bagi wasiat dekat kawan-kawan dia. Dia habaq kat kawan dia suruh rebel. Babi tua ni kira macam leader dia. Leader dia. Kira mereka semua respect kan dekat babi tua ni. Memang babi betul, serius. Babi semua. Ada lagi babi lepas ni kita serta kan. ada. Okey. Dia habaq suruh rebel, dia cerita, inilah masalah dia. Dia guna benda-benda raib. Babi ni guna benda-benda raib. Dia cakap dia ada mimpi sekian-sekian, dan dalam mimpi tu dia kata mengingatkan dia tentang satu lagu ni, Satu England. Kalau dalam buku tu dia cerita Satu England ni ada perkataan-perkataan lah, kira macam tentang pemberontakan sebenarnya. Okey. Habis tu, babi ni pesan macam-macam dah. Kalau tengok dalam buku ni, dia kata jangan ada binatang lain yang zalimi binatang lain, jangan ada yang bunuh binatang lain. Lepas tu dia kata kita jangan ikut macam mana manusia tidur atas katil, kita jangan buat. Manusia minum rak, kita jangan buat. Kita nak habaq kata punya meluat dekat manusia sebab manusia ni tekan dia apa. Okey. Habis satu bab, kira wasiat dia banyak lah. Okay, main bab 2, babi tua tu mati. Bila babi tua tu mati, kiranya dia punya apa, adik-beradik babi dia yang lain, babi-babi lain semua, mereka cuba nak doktrin binatang-binatang lain. Kira nak habaq kata, lah ni kita kena rebel, kita kena prepare untuk rebel. Macam tu. Lawan manusia tu. Dia kata sudah tiba masa, dia tahu tu. Lepas tu masalah dia macam kita hari ni lah. Bila kita nak buat satu benda, contoh kita nak promote something yang agak alien untuk manusia, penerimaan orang tu beza-beza.
Nabi dulu dakwah dia makan masa banyak kan. Kira orang macam kenapa dia ni? Main mana semua kan. Sama macam babi ni juga ah. Dia nak cerita dekat binatang-binatang lain. Makan masa. Ada binatang yang jenis kita kata apa? Pesimis lah. Yang jenis kata, alah siapa-siapa pun naik kami sama lah, kami macam ni. Jenis perkataan lagu tu ada diungkapkan dekat dalam buku ni, binatang tu kata lagu tu. Lepas tu dia pun cuma nak yakinkan lah, dia faham. Dok, kita kena ubah ni benda ni. Kira dia menghasut lah. Okey. Tu usaha-usaha babi tu. Lepas tu dalam bab 2 tu pun cerita tentang beberapa karakter babi. Beberapa karakter babi yang ada. Aku buka saya kat dalam buku tu. Nak cerita. Nak cerita Boleh karakter. kek kau dengan manusia zaman lah. Boleh. Tapi jangan tuduh terus. Tak ah. Jangan tuduh terus. Kek tak apa. Takut. Kek situasi ya. Situasi sangat relevan lah. Sangat relevan lah. Okey, dia abang. Babi-babi tu antaranya ada yang nama Napoleon. Napoleon dia kata okey. Paling menonjol dalam kalangan para babi adalah dua babi muda bernama Snowball dan Napoleon yang diternak oleh Tuan Jones. Nama sedap babi-babi ni. Tuan Jones tu farmer tu lah. Yes, farmer tu. Lah ni dia belum rebel lagi. Pemilik itu masih lagi Tuan Jones. Okey. Napoleon bertubuh besar dengan tampang Berkshire-nya yang bengih. Kiranya kalau tengok dalam kartun, dia ni kelabu-kelabu sikit. Bengih lah muka dia, muka bengih lah. Lain dengan babi-babi yang lain. Bukan babi manja, muka orang tak ada. Memang jenis babi kasar lah muka dia. Memang kasar lah. Satu-satunya babi jantan, dia kata bakar Berkshire di ladang itu. Dia tidak banyak bercakap tetapi binatang lain tahu Napoleon sentiasa berbuat sesuka hatinya. Dia punya karakter dia. Lepas tu dia nak Snowball. Snowball pula babi yang lebih lincah berbanding Napoleon. Snowball dia macam seteru dah. Napoleon dengan apa? Snowball. Boleh. Benda gila. Aduh. Tak nampak gila. Okey, apa? Karakter boleh ingat? Napoleon? Kedua? Jones, Snowball. Okey, Snowball. Jones seorang. Napoleon dengan Snowball tu babi. Okey, baik. Ada lagi. Yang ni semua karakter-karakter ni. Kalau kita tak episode dia punya karakter-karakter, kita tak tahu lepas daripada ni. Kenapa Squealer yang mai jumpa, kenapa Napoleon buat macam ni, kenapa Snowball kena halau, kita tak tahu. Kiranya baguslah penulis ni cerita dulu. Snowball ni karakter dia macam mana, karakter macam mana kan. Okey, baik. Squealer, seekor lagi. Dia kata yang terbaik di antara mereka adalah seekor babi kecil gemuk bernama Squealer yang pipinya sangat bulat, matanya bersinar-sinar. Okey, tak apalah. Gerakan-gerakannya tangkas serta suaranya nyaring. Dia kata ia adalah pemidato ulung. Dia macam ada time dia. Macam mana yang dicakap dalam buku ni, dia kata sebahagian binatang di sana, Squealer mampu meyakinkan pendengarnya bahawa sesuatu yang hitam itu sebenarnya adalah putih. Kerana kalau aku dengan member kita pergi seorang, kalau ada Squealer ni, depan dia kata kami pergi cerah berambah. Squealer boleh buat macam tu. Very convincing lah. Yes, Squealer boleh buat benda macam tu. Dia macam, Squealer tu lah, babi. Yang aku duk cerita ni semua babi. Napoleon, Snowball, Squealer semua Dia babi. kalau buku asal pun memang watak dia babi. Memang watak dia babi. Penterjemahan ni tulis. Memang watak dia babi. Serius, memang watak dia babi. Kalau tengok kartun pun, memang watak dia babi. Aku tak sure kenapa dia nak relate babi dengan saya kita tengok apa jadi. Tapi saya kita tengok. Okay, baik. Hari ni kalau aku nak cakap babi. Aku minta maaf lah. Memang dia tulis dalam buku ni. Okay, baik. Bila cakap pasal Squealer ni, dia boleh apa, meyakinkan seseorang tu atau satu benda tu kalau hitam dia boleh kata benda tu putih. Maksudnya dia punya argument dia valid lah, orang boleh terima. Sebenarnya benda tu ingatkan aku pada satu hadis Nabi lah. Ustaz Samsuri cerita yang pasal Nabi kata inna minal bayani sihra. Kiranya sesungguhnya daripada memberi penjelasan. Kira terangnya dalam memberi penjelasan tu adalah satu bentuk sihir. Sebab kadang-kadang seorang tu kita tak dengar dia bercakap lagi, kita kata dia ni mana mai lah, kita tengok dia memang tak suka. Once dia buka mulut, dia kata betul boleh dia cakap apa. Kau macam tu. Dia ada orang-orang tu dan Nabi of course lah benda ada benda tu. Okey, kita pergi terus lagi. Bab 2 cerita pasal babi tua tu dah mati dah. Lepas tu dia cerita pasal karakter-karakter babi yang ada. Dia ada karakter-karakter binatang lain.
Contohnya macam kaldai. Kalau orang Penang pulau dia kaldai. Kaldai tu, kaldai ni aku meluat aku tengok. Sebab dia ni jenis malah. Dia tak ambil tahu. Jadi apa-apa kena tekan macam mana pun, dia ni tak ambil tahu. Pasal dia tahu kita hidup kita daripada dulu memang sama je, sebiak pi lah. Tentu panggil kaldai dalam cerita ni lah. Ada karakter kuda yang rajin. Nama dia boxer. Bukan boxer yang tu, tapi nama dia boxer. Dia rajin lah, karakter dia rajin. Okey Balboa. Boleh lah relate dengan benda tu. Dia antara kuda yang dia kiranya kuda yang kuat lah. Satu lagi Molly ni kuda manja. Meluat tengok Molly ni. Molly ni tak signifikan sangat sebab kalau hang tengok dekat dalam cerita dia, dalam aku kata macam filem ataupun kartun dia buat, karakter Molly tak ada. So agak berbeza bila tengok kartun dengan macam buku. Banyak karakter, bagi aku lah banyak benda yang terlepas dan berubah cerita. Okey. Depa ni ada satu falsafah pembawaan dia panggil binatang-ism. Binatang-ism. Dalam buku ni tulis ni dulu. Aku tak tahu. Aku tak tahu lah, mungkin dalam animalism lah. animalism lah kot. Animalism lah. Dalam ni dia memang translate jadi binatang-ism. Binatang-ism. Nak senang faham, binatang-ism ni dia ada 7 rukun. Dia ada 7 rukun. Tapi sebelum mai ada. Rukun iman 6. Rukun iman 6. Pasal dah tambah. Dah aku nak rukun iman 6. Baik Rukun iman 10. tahu saya. Ya, tak tahu lah. Nampak tu saya. Tumbuk hang. Okey baik. Saya jauh AP. Kita bawa balik daripada babi tua tu mati. Lepas tu dia start rebel sebab Tuan Jones tu tak bagi makanan yang cukup dekat binatang-binatang, so dia rebel. Once dia rebel, dia tolak Tuan Jones tu keluar. Dia berjaya lah dalam rebel depa tu. Okey. Cut short. Depa perkenalkan yang binatang-ism tu daripada depa sebelum rebel lagi. Tapi lepas daripada depa dapat rebel tu, depa perkenalkan 7 rukun. 7 rukun tu. Mas Tuan Jones sudah keluar, baru pula rukun. Yes, baru keluar 7 rukun tu. Sebab 7 rukun ni pun based on apa yang babi tua tu cakap. Apa babi tua tu cakap. Babi tua tu kalau tak silap nama major kot. Babi tua tu nama major, si major tua, betul? Babi tua tu nama si major tua. Okey, rukun 7 ni sangat penting dalam contoh ni, kena faham betul-betul. Maksud aku kena tengok Dan sebab apa? Berkait dengan realiti ke? Dia berkait dengan realiti dan bagi aku lah center cerita ni adalah rukun 7. Rukun 7 ni center cerita. Baik. First, rukun pertama. Apa saja makhluk yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. Untuk binatang ni lah. Ni setting binatang. So ada ayam yang offended. Macam kami 2 kaki. Itu macam squirrel ke kalau geng-geng binatang-binatang ni, babi-babi hal lain pun cakap tak apa. Sebab dia kata hang punya sayap hang tu bukannya untuk manipulate. Sayap hang tu menorong hang untuk terbang, menorong hang untuk jalan. So yang tu pun kita consider kaki. Kiranya dia nak bawa inklusif tu. Dia nak abang kata hang 4 kaki juga. Aku boleh yakinkan hang 4 kaki juga. So okey, baik, settle. Ayam pun dah happy lah. Sebab dia pun tergolong dalam geng 4 kaki dalam cerita ni lah. Baik. Nombor 2. Pengasas tu pengasas. Apa dia? Pengasas rukun ni. Pengasas rukun ni geng-geng babi lah. Dia berbincang lah. Ya, dengan apa? Dia berbincang sebenarnya. Sana mana dia? Kejap. Yang macam buat. Sana snowball. Setelah itu mereka kembali ke bangunan-bangunan ladang dan di sana Ladu Snowball dan mereka ni meminta supaya dibawakan tangga. Kiranya mereka macam mana? Puak babi. Betul. Puak babi telah berjaya mengurangkan prinsip-prinsip binatang-ism kepada rukun 7. Kiranya puak babi. Puak babi lah yang simplify rukun 7 ni. Okay, itu first Apa saja makhluk yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. Yang kedua, apa saja makhluk yang berjalan dengan 4 kaki atau mempunyai sayap adalah kawan. Okay. Itu terima. Yang kedua. Kiranya considerate kat ayam kot kan. Yang ketiga, binatang sama sekali tidak boleh memakai baju. Of course tak pakai baju. Tapi dalam cerita ni kira ini law dia apa. Sebab tak sama terus dengan manusia. Yang keempat, binatang sama sekali tidak boleh tidur di atas katil. Yang tu. Yang kelima, binatang sama sekali tidak boleh minum arak. Bagus, Islamik ni binatang. tak ada minum arak. Binatang sama sekali tidak boleh membunuh binatang lain. Dan yang ketujuh, semua binatang adalah setara. That's the law. 7 law tu. Okay, baik. Settle. Dekat hujung bab 2 ni,
Depa sedap ada satu macam bekas susu hilang. Bekas susu hilang. Kat ujung tu dia kata kembali So, dari untuk sana depa- pada waktu petang. Untuk yang Untuk depa kiranya kan depa tadi depa duk Ah. porah susu semua, depa kena handle ladang tu sendiri. So binatang-binatang tu porah susu. Susu tu hilang. Kat ujung ni dah bak kembali dari sana. Dia kata binatang-binatang itu pun berkawat ke padang rumput untuk mula menuai. Dia kata musim ni. Kembali dari sana pada waktu petang mereka terperasan bahawa susu tadi telah lesak. Pergi mana? Tak tahu. Dia akan jawab lepas ni. Bab 3. Okey. Bab 3 ni dia lebih kepada dia nak contoh proses reform ladang tu. Okey, depa dah gulingkan. Depa start handle diri depa sendiri. Lepas tu macam mana yang aku syok depa cerita ni, binatang pun tahu kata lepas depa reform, benda apa yang depa nak buat? Pendidikan, takbir urus ladang. Tapi hak fikir ni babi. Hak fikir ni semua ni babi. Okey. Dia apa? Antara benda yang bagi aku trigger dalam bab 3 ni, ayat ni, muka surat 29. Para babi tidak membuat kerja. Sebaliknya mereka mengarah dan menyelia binatang-binatang lain. Work smart. Tu perangai babi ya, dalam cerita ni. Babi tak buat kerja, dia arah orang buat kerja. Okey, baik. Bos kot, tak tahu nak aku tak sure. Supervisor. Baik. Bosku. Ya aku. Siapa malah. Okey, satu lagi. Ada karakter kucing. Kucing. Tapi kucing ni tak ada function sangat pun. Sebab dia kata kucing ni malah. Dia akan hilang diri bila orang buat kerja, dia hilang. Lepas tu dia kata bila orang ajak dia buat kerja, dia akan bagi alasan-alasan lah. Dan of course lah, sebab kucing ni dia manja. Kucing comel yang manja. Maksudnya kalau macam hampa nak jadi malah ataupun kalau nak get away with something, bila kucing. first kena manja, kedua pastikan hang comel. Pasti kalau aku tak boleh. Itu kucing famous. Itu kucing famous. Masuk Marvel. Kucing buat apa pun orang maafkan. Okey, baik. Depa buat bendera depa. Depa buat apa? Panji lah. Panji sebab dulu kalau timeline, sekarang timeline kan depa buat depa melukis gambar telapak kaki dan tanduk warna putih di atas. Yang tu kira depa punya apa benda? Bendera depa. Dan satu lagi masalah, selalunya hanya para babi saja yang mengemukakan cadangan. Binatang lain hanya tahu bagaimana untuk mengundi tetapi tidak tahu mengemukakan sebarang cadangan. Ni masalah dalam ladang ni. Mula-mula nampak macam benda yang tak ada masalah sebab biasa. Baby babi yang cerdik tu yang buat keputusan untuk semua binatang. Kira depa bincang. Cuma dia bila dah main ke hujung, kita akan nampak masalah dia apa. Baik. Lepas tu satu lagi ya masalah. Babi-babi tahu baca. Binatang-binatang lain tak pandai sangat. Boxer yang kata kuat tu, yang boleh angkat barang dan sebagainya tu, dia pun abjad A, B, C, D, dia start dekat D je. Bila dia start E, F, G, H, dia lupa dah A, B, C, D. So lelaki ni dia give up. Dia kata, ni aku tak A, B, C, D je. So illiterate. Masalah tak kerti baca. Dalam kalangan binatang ni, akan backfire kat mereka balik. Sebenarnya lagi. Tadi aku cerita balik. Dan mereka ni ada geng-geng biri-biri. Geng-geng biri-biri ni, aku tak suka mereka ni. Dia macam, ada juga geng-geng biri-biri dan juga binatang-binatang ni kalau aku tak silap. Mereka suka riau. Kalau macam biri-biri ni suka kata, 2 kaki jahat, 4 kaki baik. Mereka di-train untuk cakap benda tu. 2 kaki jahat, 4 kaki baik. 2 kaki jahat, 4 kaki baik. Netizen. Mungkin netizen macam-macam bawang kot. Ke cyber trooper ke aku tak sure. Aku tak sure. Tapi mereka bawa doktrin tu ataupun peranan media aku tak sure lah. Mereka laungkan. Binatang-binatang hak mangkuk-mangkuk dah tak kerti baca semua tu. Bila dengar benda tu, mereka macam absorb Terpengaruh lah. Aku rasa benda ni ada kena-mena dengan subconscious mind kot. Kiranya bila benda tu hang cerita, ni teori konspirasi kan. Tak. Dia macam bila benda tu hang ulang kat seseorang tu berkali-kali, dia akan start nak internalize benda tu. Mungkin. Dia serta dalam ni. Binatang doktrin. Yes, doktrin. Okay, baik. Bila main bab 4, manusia main attack balik. Manusia bawa dengan geng-geng dia nak main dapatkan balik nak main dapatkan balik ladang tu. Lepas tu dalam bab 4 ni nampak boxer tu yang apa maksud dalam Muhammad Babi tu. boxer tu kuda. Tak. Aku stop saya pasal boxer. Okey, macam ni. Ada satu part dalam ni. Dia habaq kata snowball. Ingat snowball pada
Snowball siapa? Babi. Senang. Snowball babi, Napoleon babi juga. Depa ni selalu berselisih pendapat. Depa ni selalu macam bertelingkah dan sebagainya. Tapi dekat muka surat 38. Okey. Yang muka surat 38 dia cerita binatang-binatang mengandaikan sudah tentu mereka akan berfungsi. Saya banyak boy. Dia nak suruh aku monti. Dia nak suruh aku monti tu. Baik. Dia kata binatang-binatang mengandaikan sudah tentu mereka akan berfungsi buah-buahan secara rata. Bagaimanapun pada suatu hari arahan dikeluarkan agar buah-buah yang luruh dipungut dan dibawa ke bilik pasung untuk kegunaan para babi. Notice here, depa Dia pun buat macam pembendaraan bos sendiri. yes, memang betul lah kiranya hasil tanaman apa semua tu. Yes, betul. Masalah dia, kenapa bawa ke tempat babi? Itu satu. Okey, lepas apa dah tu? Ya, abang. Tak suka cakap ni, tapi kena cakap lah. Bagaimanapun, pada suatu hari, arahan dikeluarkan, macam aku sebut tadi, di tahap ini, sebahagian binatang mula bersungut, tetapi tiada gunanya. Semua babi sepakat tentang perkara ini, termasuk Snowball dan Napoleon. Squealer dihantar untuk memberi penjelasan kepada binatang-binatang lain. Squealer ni, yang pandai pidato ni, dia identifik kat binatang-binatang lain, dia akan khabar. Sebenarnya macam ni, dia kata Napoleon dengan apa benda, seorang sekok ni nama dia, Snowball. Sebenarnya macam ni, dasar macam ni, dia lah bunyi, apa jangan salah faham. Perangai Squealer. Baik. Dia menerangkan. Tapi tak, dia menerangkan in favor of siapa yang ruling. Dia racun. Sebab dia boleh yakinkan orang binatang benda putih tu hitam. Benda hitam tu putih. Dia boleh yakinkan benda tu ada kat dia. So, kalau dia nak habaq kata satu-satu dasar tu buruk, dia nak yakinkan orang kata dasar tu bagus, dia boleh buat. Squealer boleh buat benda tu. Yang bagi aku sakit hati, okay, kalau nampak macam kita atas Snowball dengan Napoleon ni, mereka banyak berselisih pendapat. Tapi bila main bak perut, semua sepakat. Panggil babi. Bila main bak perut, kepentingan mereka perut kenyang, sepakat. Aku tak nampak dah ni, aku dah tengok banyak kali aku ni, aku cek balik. Tak ada apa Snowball kata, tak boleh. Asalnya mereka berlainan pendapat. Tapi kenapa dalam bak apple dengan susu ni mereka sepakat? Perut. Kira kata untuk geng babi saja. Baik. Simpan kat geng babi. Simpan kat geng babi. Lepas tu susu dengan apple tu babi makan. Yang tadi misteri kehilangan susu terjawab dekat muka surat 37. Misteri kehilangan susu juga tidak lama kemudian terungkai. Ia dicampur setiap hari ke dalam bubur dedak babi. Babi dapat yang susu yang hilang tu. Amboi, bunyi lembu. Okey. Babi dia. Memang babi betul, sungguh. Itu okey. Bab 4 ni ada satu babak tu dia cerita tentang boxer bila macam dia kena attack kan. Dia attack manusia balik. Dan manusia tu accidentally mati lah. Manusia yang boxer attack kan, boxer ni kuda yang kuat. Kiranya manusia tu accidentally mati. Boxer ni boleh lahirkan satu rasa macam kesian. Dia rasa macam aku tak berniat pun. Dia tak nak bunuh. Nampak macam unsur-unsur kasihan belah lah dalam diri boxer ni, even dia kuda. Baik. Masuk bab 5. Okey. Macam mana kita tengok kalau macam daripada tadi dia berbincang macam mana dia nak reform pendidikan. Sekarang ni dia main kepada perbahasan dia nak buat kincir angin. Snowball punya idea, Snowball kata kita buat kincir angin. Kincir angin ni dia kata kita boleh ada elektrik. Dan lepas tu dia kata kehidupan kita akan lebih selesa. Macam tu. Tapi lain pula untuk Napoleon. Napoleon tak setuju pasal kincir angin. Dia ada idea yang lain. Dan selepas daripada tu, dalam bab 5 ni aku cut short, Snowball kena halau. Sebab tak setuju kan, Snowball kena halau. Snowball bukan sebab tak setuju. Sebab Snowball nak bawa idea kincir angin. Kincir angin tu tahu yang macam kita tak tahu ke. Yang kincir angin Belanda. Ya, Belanda kan Switzerland benda tak ingat. Kira pusing untuk Belanda dah. Dia selalu daripada Belanda tu. Ada Belanda tu noh. Elektrik kan. Untuk elektrik untuk jana. Dia ganti macam kalau negara power nuclear reactor lah. Betul. Kiranya apa punca jana kuasa lah. Kiranya. Bukan untuk kisah gandum tak silap kan. Dia macam mana? Kalau dicontohkan dekat dalam buku ni,
Dia memang yang tu dia kata nak buat untuk elektrik dan apa kemudahan lah. Pasal boleh guna juga kisah gandum tu. Itu untuk apa kisah gandum juga tu. Baik. Macam ni, Snowball dia nak propose benda tu. Dia kata kita kena bina benda tu untuk kepentingan apa binatang-binatang. Napoleon tak setuju. Bila dah siap plan tu, Napoleon boleh pergi kencing dekat atas plan tu. Okey, tu satu. Memang dia memang tak suka lah. Lepas tu macam mana? Waktu tengah-tengah macam dia tengah duduk macam biasa Napoleon memang akan berdebat dengan Snowball. Tengah-tengah berdebat tu, waktu tu Snowball dihalau. Kiranya waktu pada permulaan cerita ada seekor anjing ni dia dia melahirkan 9 ekor. 9 ekor anjing, anak-anak anjing. Napoleon ambil anak-anak anjing tu simpan kat dia. Pada waktu ni keluar 9 ekor anak anjing tu dah jadi anjing yang besar dah. Mai halau Snowball. Kiranya daripada tadi yang kata apa kita semua equal, binatang semua equal, sekarang tak dah. Napoleon ambil alih kuasa sebagai pemerintah time tu. Lepas tu dia gunakan anjing-anjing tu untuk macam apa? Untuk halang orang, untuk halang perbezaan pendapat pada waktu tu. Baik. Snowball dihalau. Squealer pun cerita, dia reka cerita pasal Snowball. Lepas tu Napoleon umum nak buat kincir angin. Masa nak? Napoleon yang umum. Semula-mula siapa yang kata Snowball lah. Snowball yang nak bawa idea kincir angin tu. Dan ni bila Napoleon dah halau Snowball, Napoleon nak kata okey lah ni kita kena buat kincir angin. Of course ada orang nanti kata hari tu bukan kata tak mau ke? Awak hang halau dia dah kan? Dia tak. Peranan Squealer mai. Babi juga depan ni pun. Dia nak nama. Dia mai. Ya betul. Napoleon. Sebab di akhir cerita memang Napoleon ambil kredit dalam benda-benda apa yang berlaku semua atas nama dia. Dia bagi pingat kat diri dia sendiri. Apa? Squealer punya peranan kat sini. Squealer pergi bagi tahu dekat binatang-binatang marhen lah. Aku cakap binatang-binatang marhen lah senang. Squealer pergi bagi tahu, dia kata dah ni macam ni. Napoleon tak pernah kata pun dia tolak idea kincir angin. Dia kata, dia tak pernah kata pun. Dia memang setuju dan sebagainya. Lepas tu dia reka cerita pasal Snowball ni jahat dah sekian. Snowball ni berpakat dengan Tuan Jones daripada awal dah semua. Macam orang kata apa, hate speech. Macam doktrin kata, kena tak suka Snowball. Ni tu. Baik. Settle. Bab 5. Main bab 6. Okey. Nak handle satu ladang. Kalau dulu manusia, daripada currency, daripada duit. Binatang tak ada. Ini satu masalah mereka sekarang. Mereka tak ada duit. Macam mana mereka nak run ladang tanpa duit. Sedangkan permulaan tu mereka tak mau ikut siapa-siapa. Mereka tak mau ikut apa-apa pun yang dibuat oleh manusia. Semua sama. Semua sama. Kiranya daripada abang ni, kira binatang kami dah cara kami sendiri. Masalah dah sekarang, mereka nak beli, mereka nak buat kincir angin. Basically, ada motor lah. Kincir angin tu. Kira macam satu benda yang dekat dalam buku ni, mereka kena beli benda tu. Beli kena ada duit. So duit nak dapat mana? So mereka kena terlibat dengan bisnes. Mereka kena terlibat dengan perdagangan. Benda tu benda yang mereka kata mereka tak mau buat dulu. Dasar awal kata tak mau berniaga. Tapi sekarang ni nak berniaga. Macam tu. Okey. Dalam bab 6 mula babi-babi ni langgar rukun 7. Kalau tengok balik rukun 7 dia cerita tak ada tidur atas katil. Kalau tak silap. 7 rukun tu. Semua equal. Semua equal. Betul, semua equal. Hang tulis lah. Tak. Mana dia? Ada salah satu tu. Oh tak. Maksud aku rukun 7 ni maksudnya yang 7 rukun tu. Faham tak? Para babi dah tolak rukun 7. Maksudnya salah satu daripada 7 rukun tu daripada tolak. Yang pertama sekali dia tidur atas katil. Binatang semua sekali tidak boleh tidur di atas katil. Tapi lah ni dia tidur atas katil. Sebenarnya first time. Dah selesa. Dah selesa. Daripada kata macam daripada langgar lah. Benda yang dia kata tak mau buat dulu daripada langgar. Baik. Yang tu bab 6. Dia kena berniaga, tidur atas katil. Yang ni aku meluat. Kita tengok muka surat 71. Kalau perasan dekat dalam buku ni. Okay, sekarang ni contoh dia perlukan duit. Dia perlukan duit, dia kena berniaga. Berniaga, binatang-binatang nak kena berniaga apa? Telur. Ayam mana telur? Jual. Susu, jual. Jerami. Benda-benda yang ada tu dia kena jual. Yang aku bebai dekat dalam ni muka surat 71 dia cerita
Okey. Keperluan kincir angin mesti mendahului perkara lain, ujarnya. Dengan itu, dia sedang menguruskan penjualan setimbun jerami dan sebahagian daripada hasil tuaian gandum bagi tahun itu. Nanti, jika lebih banyak yang diperlukan, telur-telur yang sentiasa ada pasaran di Willingdon akan dijual. Willingdon itu nama tempat. Ayam-ayam betina, kata Napoleon, perlu mengalu-alukan pengorbanan ini sebagai sumbangan istimewa mereka terhadap pembinaan kincir angin. Dia buat macam apa? Kira import bismillah. Kau apa? Aku tak sure. Napoleon, cara ini kadang-kadang tengok dekat movie pun ada macam tu. Kiranya dia kata, okay, dia kata kita bagi honor, kita bagi penghormatan kepada kepada ayam betina. Kita bagi penghormatan kepada ayam betina untuk sumbangkan telur-telur mereka. Padahal dia minta. Faham tak? Dia bagi penghormatan. Dia guna ayat bagi penghormatan untuk mengiyakan benda yang dia nak. Yang tu manipulasi words. Perkataan. Kira sekarang ni, aku tak sure sekarang ni Napoleon ni dia, kita nak kata dia ni autokrasi ke, dia ni apa benda ke. Yang sure bukan demokrasi lah kalau macam tu. Nampak macam demokrasi lah kot. Tapi tak lah. Baik. Benda ni dia berlaku juga dekat, kalau macam dalam konteks masa pun ada juga kadang-kadang tu. Dia nak duit. Dia kata, tak apa, kita buka kepada ahli-ahli bawah untuk menyumbang sekali sama. Dan ni habak je nak duit. Ni habak dah nak duit. Antara tu twist. Kalau ni kira kita perlukan sumbangan sekian, kami minta sumbangan ahli. Fine. Tak payah kata, dia bagi bagilah peluang sama apa semua. Benda. Sama-sama menyumbang. Nak minta. Contohlah kan aku kesian dekat ayam tina tu. Dia ada telur. Telur tu je kerta dia. Yang dia punya. Tu nak ambil kerta tu. Lepas tu guna ayat yang manipulasi. Aku tak suka benda tu. Aku tak setuju lah. Okay, baik. Terus. Bab 6 settle. Sekarang ni mereka dah start tau. Mereka dah start apa-apa benda buruk yang berlaku kat dalam ladang tu, mereka akan kaitkan dengan snowball. Sebab mereka dah halau snowball. Semua dah keluar lari dah. Mereka dah tak tahu dah snowball dah kat mana. Dan ni apa benda jadi pun, mereka akan kaitkan dengan nama snowball. Ni snowball punya angkara. Ni semua punya angkara. Semua. Benda tu berlaku kat Malaysia. Okay, bab 7. Dia stimulate macam mana words. Lagi ada macam. Aku nak cerita ni tak habis. Banyak bab ke? Dia kira lagi snowball tu naik way suku lah. Way suku lah. Itu bukan mesti-mesti. Okay, bab 7. Dia demonstrate words versus work. Kiranya perkataan melawan perbuatan. Kalau tengok babi-babi, dia tak buat kerja. Macam mana aku sebut tadi lah. Muka surat 82, dia cerita balik. Mengarah ya. Dia mengarah lah cerita. Mengarah lah. Sebab dia pun pandai. Dia boleh baca, menulis. Dia pun buat research bagi apa semua. Dia pun mengarah je. Dan yang binatang-binatang mahir ni submit kepada mereka. Itu masalah. Baik. Dia apa? Boxer ni, kuda tu, dia rajin kerja. Dia sangat-sangat rajin kerja. Lepas tu, bila jadi masalah apa, dia tahu saya kena kerja lebih kuat. Lepas tu, squealer, babi yang pandai bercakap tu, menyampaikan ucapan-ucapan yang cemerlang tentang kepuasan yang boleh didapati daripada kerja dan kemuliaan serta memanting tulang. Tetapi para binatang lebih mendapat rangsangan melihat kekuatan boxer dan kata-kata saya akan bekerja lebih kuat yang terus-menerus diteriakkannya. Kiranya boxer dia buat kerja kuat dan dia kata aku nak buat kerja lebih. Binatang-binatang lain lebih inspire tengok boxer compare dengan squealer hak dia kata Hanya kita bercakap. yes. Action selalu. Speak louder than words. Yang tu benda tu dicontohkan dekat dalam buku ni. Dan sekarang dalam bab 7 Napoleon dah start ada istiadat yang pelik-pelik. Dia kan ada seminar anjing tu. Seminar anjing tu akan buat kira akan berjalan semua. Dia dah ada istiadat dia dah. Dia macam dia consider diri dia pemerintah dah time tu. Napoleon ni, babi ni. Okay, start pada sekarang dah ada geng-geng ayam dalam ladang tu nak rebel dengan Napoleon. Mereka rebel balik. Mereka tak score. Okay. Ada ayam rebel dengan Napoleon. Dan doktrin menakut-nakutkan dengan snowball ni masih lagi berjalan. Lepas tu bila ayam-ayam tu didapati bersalah, dia cara rebel mereka mudah lah. Kan ayam tu duduk dekat, kita kata macam kayu yang sendai antara dua tiang. Aku tak ingat istilah tepat benda tu. Pandai lah benda tu.
duduk dia kira ayam duduk atas pandai kan tu ha kira dia kalau macam ayam tu duduk atas pandai tu Napoleon masuk dengan baby lain masuk depa lepas telok kena Napoleon depa lawan macam tu depa nak demonstrate kata depa yang tu lah depa boleh buat pun dah nah depa kira depa rebel lah sebab Napoleon nak ambil telok depa so kalau depa buat macam tu pun bagi aku tak ada hal lah memang depa nak tunjuk depa tak puas hati kan Demo. okey Habis sekali. lepas tu boxer pun nak rebel tapi ni masalah rebel dia bodoh boxer kuat tapi dia boleh baca 4 abjad lah ABCD lah tapi dia bodoh okey muka surat 88 nah rebel tapi bodoh last kali tak boleh rebel sebab dia geram dia kata dia tak mau percaya dengan kata-kata yang macam depa ni duk kata snowball ni jahat dia kata dia tak mau percaya dia kata Snowball telah berjuang dengan berani dalam pertempuran kandang lembu yang first punya pertempuran saya sendiri melihatnya bukankah sejurus selepas pertempuran itu kita memberikan pingat pahlawan binatang darjah utama kepadanya Snowball dapat pingat lepas tu Squealer cuba yakinkan balik dia kata itulah kesilapan kita dia kata sekarang kita tahu semuanya tertulis dalam dokumen-dokumen rahsia yang kami temui bahawa hakikatnya dia telah cuba untuk memancing kita ke dalam malapetaka dia cuba nak convince boxer babi ni cuba nak sota dekat boxer abang kata dok dia tahu sebenarnya Snowball tu jahat dia faham betul dia abang padahal benda-benda tu logik boxer tepat dia kata dia lawan dalam perang dia kena tembak bila lawan dengan Jones dia kata kenapa hampa nak kata Snowball ni sekali dengan Jones pula agent Jones pula kenapa pula nak kata lagu tu macam logik tu ada dekat boxer masalah dia sekarang dia kata kalau kamu pandai membaca tentu aku tunjukkan kepada kamu rancangan ini dalam tulisannya sendiri maksudnya boxer kurang dekat membaca tu dia illiterate so bila Squealer guna hujah kata kalau hang reti baca aku tunjuk dah kat hang ni boxer dah dia dah tak ada point dah padahal binatang-binatang ni reti je membaca hal lain lepas daripada tu boxer ni satu hal lagi dia setia sangat dengan Napoleon dia setia sangat dengan Snowball so ni Snowball tak ada dia setia dengan Napoleon sekarang ni dia dah ada dua kata-kata dulu dia kata saya perlu kerja dengan lebih kuat dan ni yang nombor 2 dia kata Napoleon sentiasa betul boxer ni kuda yang paling kuat dia pegang kata-kata Napoleon sentiasa betul bila ada orang setia macam tu pegang kata Napoleon sentiasa betul cakap pila apa pun kata dia kata lagu tu itu masalah macam mana kata daki lama bila melekat nak cuci susah itu macam mana boxer ni duk tunjuk kat kita okey baik lah ni memang depa tengah macam nak jadi salah apa sikit semua depa salahkan Snowball depa takutkan binatang lain dengan Snowball muka surat 87 boxer nak rebel takut serta balik dan sekarang ni anjing-anjing yang 9 ekor tu depa dah pandai lah kiranya depa dengan arahan Napoleon lah depa detect babi-babi yang disangka nak rebel. Ada babi-babi yang nak rebel. Depa pergi gigit babi-babi tu. Gigit babi-babi tu ke arah hukuman lah kiranya. Depa buat pembunuhan dan pembunuhan tu agak kejam lah. Macam depa macam anjing gigit leher babi. Tak sure babi ada leher ke tak, tapi dia macam gigit bagi mati je lah. Nah, dia macam mana dia contoh kat dalam buku ni. Baik. Muka surat 95. Dan ni keluar satu rungutan daripada binatang marhin. Dia kata kalaulah boleh dia menyatakan fikirannya, saya dia akan katakan bahawa bukan ini yang ingin mereka capai ketika mereka menyiapkan diri beberapa tahun lalu untuk menggulingkan bangsa manusia. Dia kata mereka tak expect pun ada binatang lain yang akan bunuh binatang lain. Bila dah sekarang ni binatang pegang, kenapa nak kena bunuh? Padahal ingat tak dokumen 7? Salah satu tak boleh bunuh binatang lain. So depa dah violate dua dah. Okey. Kita terus lagi. Pada ketika ni muka surat 96 ni cerita kan lagu depa Satu England tu dimasukkan. Dah tak ada Satu England. Benda tu pencetus dan bila dia tanya dia kenapa sekarang dia dah bukan zaman memeruntak lah.
Zaman berontak dah tamat. Sekarang hang dah tak payah dah satu England. Mereka ganti dengan benda lain lah. Okay, bab 8. Bab 8 ni, mereka baru sedap. Macam binatang-binatang ni baru sedap. Yang apa dia kata, beberapa hari kemudian, setelah reda ketakutan yang timbul berikutan pelaksanaan hukum bunuh tadi, yang kepada binatang-binatang yang kata nak dibel dengan Napoleon, beberapa ekor binatang teringat atau menyangka yang mereka pernah mengingati bahawa rukun ke-6 menetapkan bahawa binatang sama sekali tidak boleh membunuh binatang lain. Betul? Dia pergi lah dekat dia, sebab dia pun macam tulis tau dekat satu dinding. Dia cat tulis semua ketujuh rukun tu. Bila dia pergi tengok, tiba-tiba ayat tu ubah. Binatang sama sekali tidak boleh membunuh binatang lain tanpa sebab. Tanpa sebab. Kau Rabi lah. Hammurabi. Kau Hammurabi. Macam celah mana main tanpa sebab. Masalah dengan binatang. Tak ingat dan tak ada dokumentasi. Kalau contoh benda tu bubur dah tak boleh ubah dah. Tak apa. Masalah dah hambur dekat situ. Kawan-kawan ni semua tak kerti baca. Tak kerti baca tu apa? Babi. Tukar tanpa sebab. Ini bukan kali pertama dia buat. Dia buat gambar macam-macam time lagi. Seriously dia buat tukar. Meluat. Kan apa yang kau nak. Selagi mana law tu in favor kepada dia pun dia tukar. Which is menyampah. Seriously. Okay, baik. Tukar. Okay. Sekarang ada komponen sastra pula dalam ni. Siapa nama hang? Kamarul. Hang boleh, hang minat kot. Mereka buat macam penyair. Mereka buat syair tentang Napoleon. Nak buat kata Napoleon ni bagus. Apa benda apa semua dia buat. Muka surat 1-2. Dan waktu ni mula lah. Muka surat 1-1 tu dia mula taksub kepada pemimpin. Sebab dia habaq sini ya. Okay, Napoleon telah menjadi kebiasaan untuk mereka memberi kredit kepada Napoleon atas setiap pencapaian yang baik dan setiap tuah yang datang. Kiranya, kalau ladang tu dapat lebih rezeki ke, ladang tu dapat apa, oh ni semua berkat Napoleon lah, Napoleon ada kita, satu dia tu jadi macam ni. Okay. Dia kata, kita akan sering mendengar salah seekor ayam mengatakan kepada rakannya di bawah pimpinan kita, Komrad Napoleon, aku telah meneran keluar 5 butir telur dalam masa 6 hari. Kira nak kata power tak power, Napoleon ada. Kalau Napoleon tak ada, sebiji pun tak keluar. Mengarut. Dia semua jenis kepala otak apa? Taksub sangat dengan pemimpin tu. Padahal dia tak ada karomah apa pun. Napoleon tu babi. Bukan ada karomah apa pun. Tapi itulah. Binatang-binatang marah itu jenis tak erti. Dia kata begitu. Baik. Ni syair dia. Apa ada seekor babi tu nama mana dia tulis. Bukan spoiler. Whimper kot. Tulis syair berkenaan dengan apa Napoleon. Okey, aku tulis lagi noh. Depa banyak buat kerja. Okey, minta banyak buat kerja. Sekarang kerja banyak. Makanan depa dalam bentuk apa kata jatuh dalam kataan aku ni. Apa jatuh dikurangkan. Maksudnya boleh nampak sangat tak equal. Babi-babi duduk satu tempat, duduk dalam rumah, makan semua mereka dapat. Makanan mereka tak dikurangkan dan mereka makin lama selera mereka makin banyak. Binatang-binatang had tunggu lumus dah dia sebab mereka kena buat kincir angin. Mereka dah tunggu lumus buat ni. Binatang-binatang ni makanan mereka dalam bentuk jatuh tu dikurangkan. Ataupun dalam buku ni dia kata, ni bukan kurangkan. Kita buat penyelarasan semula. Habaq dah kurang. Tak nak sembang-sembang aku tu. Tapi nak buat macam mana pun ni semua binatang-binatang hari ni semua dengar. Walau silap. Walau ikut benda pun. Tu masalah. Okey, baik. Dalam bisnes mereka nak jual balok. Okey, Napoleon decide nak jual balok dan sebagainya, dia berlaku macam kalau kita kata animal farm ni satu negara, depa nak deal dengan negara lain. Maksudnya ladang lain. Ada 2 ladang. Aku cakap ladang A, ladang B. Mungkin pada pendapat Napoleon dia nak dapatkan duit yang paling banyak. So macam dia tak agak-agak nak jual kepada A ke nak jual kepada B. Lalah kali dia decide nak jual kepada A. Kemudian dia dapat tahu kata duit yang dia dapat hasil dia jual tu dia palsu. Dekat ada A tu. Ya.
So duit tu duit palsu. Dan kemudian hak yang ladang A tu, ketua dia, kira pemilik ladang tu, main serang ladang mereka. Okay. Duit palsu, serang ladang mereka. Lepas tu, macam mana? Habis perang semua, kincir angin tu musnah. Kincir angin yang binatang-binatang marah ni penat-penat buat ni, pecah. Lepas tu, kira macam, simply babi-babi ni kata, tak apa. Kata, kita boleh retain negara kita, asal negara kita dapat, ladang ni kita dapat lagi. So, dia kata kincir angin ni, kita akan sama-sama buat. Aku tengok tu, aku terbakar. Kita apa? Hampa dah menenggak. Babi-babi ni tidur lah dekat Nabi ni. Semua tak buat kerja apa-apa. Binatang-binatang bawah tu yang buat kerja. Lepas tu hampa boleh kata, kita buat. Sakit lah. Dalam benda ni kita tengok dalam sirah Nabi pun. Nabi kalau macam buat korek parit dalam perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab tu, Nabi korek. Dan bila sahabat-sahabat kata aku lapar, Nabi angkat perut, Nabi angkat baju tunjuk batu kat perut Nabi dulu. Kiranya lead by example lah. Which is tak ada dekat babi-babi ada dalam buku ni. Dia jadi bos ya. Yes, dia just bos dan bukan leader. Leader dengan bos beza kan. Okay, baik. Okay, lagi. Dan ada lagi pembunuhan lepas tu. Yang mana di show, dia ni bersekongkol dengan Napoleon. Kadang-kadang tu aku tengok macam dia macam mana? Alasan tu tak logik. Ada yang letak main binatang-binatang ni main ke depan mengaku, aku mimpi jumpa Snowball suruh aku buat sekian-sekian, dia kena bunuh. Doesn't make sense. Kalau aku pasal apa nak kena bunuh sebab mimpi? Padahal tadi kalau tengok balik Major Tour tu, dia bagi inspirasi dia lagu Satu England tu pun melalui mimpi juga. Kiranya mimpi tu positif dan sekarang ni mimpi tu negatif, kena bunuh. Kalau buka buku usul 20, so tahu saya buku by first. Ni kalau macam geng-geng Haraki ni berarti baca buku-buku tu lah. Macam salah satu benda yang digariskan dalam tu, mimpi tak boleh jadi hujah syar'i. Mimpi tak boleh jadi dalil. So macam kalau siapa-siapa pun hari ni ulama apa benda main guna hujah mimpi tu, kita tolak lah. Mimpi saya terima ni mimpi Nabi je. Betul. Mimpi Nabi je terima. Mimpi ni tak. Dia nak guna personal sila, tapi kalau nak guna benda tu sebagai hang nak letak kekuatan hujah politik hang, sorry yang simpan. I'm sorry ikut. Mengarut benda tu. Tak maulah jadi macam ada dalam buku ni. Mengarut. Okey baik. Kisah jual balak tu. Okey. Rupa-rupanya bila lepas depa kena serang apa semua tu, tak ada siapa terfikir dah pasal orang palsu. Tak ada siapa teringat dah orang palsu tu. Padahal tu kerugian yang besar pada ladang. Depa David yang akhirnya bila ada satu isu besar untuk dalam ladang tu, atau kita kata dalam negara tu, nak David berisu besar tu pun dia create benda-benda lain. Bagi binatang-binatang marhin ni semua fokus benda-benda lain, terlupa kata orang palsu. Orang palsu tu pasal kata dan tak ada siapa voice out. Okey. Tiba-tiba muka surat 116 depa dengar kata Napoleon nazak. Aku tengok lega, alhamdulillah. Nazak mati orang babi ni. Dah. Waktu dia nazak tu, dia kata dia macam keluarkan satu kata-kata lah, dia habaq kata dia mengharamkan binatang-binatang minum. Wow. Dia habaq Komrad Napoleon telah membuat satu decree. Hukuman mati akan dijatuhkan ke atas binatang yang meminum alkohol. Okey. Binatang yang minum alkohol. Dia cakap tu. Okey, baik. Mai masuk okey. Sikit daripada situ je pun, bukan jauh mana. Napoleon kembali menjalankan kerja sebab dia dah sihat sikit dah. Okay, dia kata Napoleon buat kerja balik dan keesokan harinya diketahui bahawa dia telah mengarahkan Whymper. Whymper ni manusia yang tolong ladang tu. Kira dari segi jual beli semua tu. Dia mengarahkan Whymper untuk membeli risalah-risalah tentang pembuatan dan penyulingan arak. Kalau hang kata siapa-siapa yang minum arak tu akan kena bunuh dan sebagainya, hang nak buat arak buat apa? Satu hal lagi. Dan binatang-binatang berani kan nak cakap sebab anjing-anjing tu tak ada. Dia pun tak mau end up mati macam mana binatang-binatang lain pun mati. So, dia guna trik. Dia guna ancaman. Dekat sini. Okay, baik. Okay. Muka surat 117. Which is yang bagi aku paling epic. Kan aku cakap tadi yang ada undang-undang tu. Yang rukun 7 tu. Dia bertulis tu lah. Kantoi siapa yang bertukar? Babi mana yang bertukar?
Okey, kantoi. Sekitar waktu ini telah terjadi peristiwa aneh yang tak mampu difahami oleh sesiapa. Pada suatu malam, sekitar jam 12, terdengar dentuman kuat di laman. Binatang-binatang meluru keluar dari kandang mereka. Malam itu bulan cerah. Pada hujung tembok bangsal besar, tempat rukun 7 tertulis, tersadai sebatang tangga yang telah patah dua. Squealer. Squealer siapa? Ingat? Yang pandai cakap. Pandai cakap tu. Pandai cakap tu. Squealer yang berada dalam keadaan terkejut ditemui terbaring di sebelahnya di samping sebiji lentera. Lentera ni lampu yang pelita tu. Lentera, sebatang berus cat dan sebiji pasu cat putih yang telah terbalik. Okey. Anjing-anjing segera membentuk bulatan di sekeliling Squealer dan mengiringinya pulang ke rumah ladang sebaik saja dia boleh berjalan. Tiada seekor pun binatang yang dapat meneka makna kejadian itu kecuali Benjamin tua yang mengangguk-angguk munculnya dengan riak yang menunjukkan bahawa dia faham. Namun dia enggan menyebut apa-apa. Benjamin ni keledai kalau tak silap. Kau kuda aku tak sure. Dia antara dua tu lah. Aku bebal sebab apa? Sebab kantoi kan. Betul tak? Kantoi dengan Squealer tu memang betul-betul dia dah ubah undang-undang tu. Dah kantoi dengan awak. Apa tak mau buat something ke? Ataupun at least bersuara. Tapi buat tak tahu. Buat tak tahu. Benjamin ni, masalah dia hal lain tu macam aku tak boleh brain perkataan ni. Dia kata tiada seekor pun binatang dapat meneka makna kejadian itu. Benda dah jelas kot. Teka apa lagi? Okay lah, binatang kan bodoh. Buat macam mana? Dia cakap, jelas dah. Benda tu memang dah nampak. Oh dah. Itu Benjamin tua tu pun dia tak tahu lah dia faham ke tak. Dia angguk-angguk. Oh aku tahu lah ni mah. Tapi diam. Tak membantu Marhin pun. Buat perangai tak wani tak. Boleh jadi tak wani. Sebab dia macam mana? Sebab anjing-anjing tu ada. Sebab anjing tu juga mungkin boleh jadi. Cuma dia somehow dalam keadaan macam tu. Kena ada jugalah yang risk sikit. Dia bercakap ya. At least kenapa macam ni? Ataupun mendesak untuk berunding lah. Kalau boleh lah. Tapi kalau dalam keadaan Sebab tak ada diktator orang juga. sebab tak ada yang sama level dengan babi tu. Tak ada semua dengan babi tu. Ataupun konsep babi lain. Babi mengenal terkam dengan anjing. Siapa yang nak buat ni suara? Tak ada. Memang dictatorship lah kiranya. Kan ada orang nak sama level dengan babi tu. Contoh dia tak ada lah. Kiranya tenggelam dalam ketakutan. So dah tak boleh buat apa. Cuma aku tak boleh brain yang kata tak faham. Enak sama je lah. Macam mereka ni dengan manusia. Enak sama je lah. Aku rasa lebih teruk. Bila babi-babi ni ambil ladang, jaga ladang ni, lebih teruk compare dengan manusia. At least waktu manusia yang seorang tu jaga, dia ada time aman tau. Dia seorang, dia keluar. Binatang-binatang ni boleh lah masuk dekat dalam store, makan. At least boleh, ni tak. Makanan kena catu. Kira keadaan lebih teruk lah. Memang babi sungguh abang yang ada kan. Baik. Terus. Jalan lagi. Doktrin sastra. Nabiah. Okey. Dalam bab 9. Makanan dikurangkan untuk binatang lain tapi bukan untuk babi. Muka surat 120. Dia cerita. Makanan untuk binatang lain semua kurang. Tapi makanan untuk babi dapat lebih. Sekali lagi jatah dikurangkan kecuali untuk pada babi dan anjing. Squealer menjelaskan bahawa jika penekanan terlalu diberikan terhadap soal kesetaraan jatah makanan, ia berlawanan dengan prinsip-prinsip binatangizm. Dia guna prinsip binatangizm pula sekarang. Macam yang tadi tu kata semua binatang adalah setara tu, dia tak fikir. Dia dah terlupa dah. Dia dah habis dah benda tu. Okey, baik. 122. Babi sekarang dah ada anak. Dia ceraitek anak babi. Berambut-rambut. Muka surat 122. Dia apa? Sekitar waktu ini juga dibuat peraturan yang menetapkan bahawa jika seekor babi dan seekor binatang lain bertemu di laluan jalan, binatang yang lain itu perlu memberi laluan dan bahawa semua babi, tidak kira apa saja pangkatnya, memiliki hak keistimewaan untuk memakai reban hijau di ekor mereka pada hari Ahad. Ada special lah babi-babi ni. Kira boleh pakai sekian-sekian pada hari Ahad. Jumpa kat jalan pun, binatang lain kena bagi laluan untuk babi jalan. Aku tak sure lah yang ni nak menempelok apa appetite punya dasar ke, aku tak sure lah. Sebab kalau tengok orang kulit hitam dengan orang kulit putih dekat west tu memang benda tu agak kuat jugalah. Tak tahulah sampai setara ni ke tak. Wallahualam tu kena macam balik isteri kan. Baik. Binatang lain sengsara, babi makin gemuk. Ladang tu okey, sekarang ni Napoleon kata ladang ni kita akan tukar jadi republic. Wow. Okay, sounds like a plan. Okay, data siapa yang akan jadi presiden? Republik guna presiden.
Kan, okey. Siapa akan jadi presiden? Tak lain tak bukan Napoleon lah. Ya tak? Sebulat suara 0125. Aku tak faham sebulat suara tu bulat tak mana, aku tak tahu. Dia abang tanya, okey. Hanya ada satu calon, Napoleon, dan dia dipilih sebulat suara. Sebulat suara apa? Ni masalah dengan naratif ke apa, aku tak sure. Tapi dia nak gambarkan benda yang awkward. Sebulat suara apa daripada dulu dah. Dia dah dictatorship daripada Suara dulu dia dah. lah bulat. Suara dia je lah bulat. Dengan geng-geng babi dah. Yang tu lah. Which is sangat-sangat menekan lah sebab mahir-mahir bawah ni. Baik. Terus lagi. Dia daripada awal cerita ni, ada satu sekok burung gagak ni milik Tuan Jones. Dia selalu cerita pasal gunung gula. Gunung gula-gula. Dia abang kata, haiwan-haiwan yang mati, satu hari akan pergi ke gunung gula-gula tu, dia kata. Dekat sana, kira hidup aman maksudnya. Aku cuba relate benda tu dengan doktrin agama sebenarnya. Biasa dengar kot ada orang kata, ada macam satu statement lah, religion is the opiate of the masses. Kiranya agama ni candu, macam opiate of the masses. Agama tu candu lah, kata betul. Dalam kes ni aku terbayang kata kalau kita habaq kata burung gagak ni sebagai pendoktrin agama, kita boleh kata Ya. kita boleh kata ya, sebab kata tak apa. Pemimpin kita tekan kita macam mana pun, kita mati sekali pun tak apa, lepas kita mati. No. Akhirat tu dah nanti dapat tempat elok. Padahal ubahlah dulu sekarang. Cubalah tak kat mana boleh kan. Cubalah gulingkan balik, sebab dalam kartun tu last kali dia gulingkan balik. Yang tu kalau cerita ni versi kartun. Kalau dalam cerita buku dia tak gulingkan balik. Okey. Terus lagi. Boxer sakit. Karakter yang karakter yang setia ni semua ni, bukan soal 130. Boxer sakit sebab dia buat kerja terus sangat. Bukan soal 130. Okey. Kuda kalau macam sakit ataupun kuda yang berlumba kan, kalau depa dah patah kaki, buat apa lah kali? Buat Jafar. Kalau macam dekat dalam ni dia habaq hantar pergi tempat sembelih. Dalam kes boxer dulu waktu kuat, dikerah tenaga dia untuk buat dan sebagainya. Dan ni bila dia dah sakit, dia dah kaki dia dah luka semua, dia dah tak boleh buat kerja dah. Napoleon lah hantar dia naik satu lori ke tempat penyembelihan. Sembelih. Tapi lori tu tulis sembelih lah, tempat sembelih. Cuma bila tanya balik squealer apa semua, squealer tukar cerita. Squealer kata, Dok, dia kata bukan hantar, dia kata kita pergi bagi rawatan kat dia, kata dah bagi ubat mahal apa semua, dan dia sakit dan dia mati. Okey. Yang syok tu lepas daripada depa hantar kuda boxer tu ke tempat sembelih, jual lah kiranya. Duit daripada hasil jual boxer, jual kuda tu, duit tu dapat kat babi tu beli wine. Tunggang. Dia tunggang. Muka surat 134. Okey. Baik, bab 10. Muka surat 136. Penggunaan perkataan sederhana kepada babi ni, aku tak skor. Dia kata dia nak habaq kata kena hidup dalam sederhana. Napoleon. Aku suka tak suka. Okey. Namun macam mana? Okey. Namun yang ni tentang siap kincir baru lah. Bila kincir angin ni tu yang baru tu siap. Dia berkata namun kemewahan-kemewahan yang pernah diwar-warkan oleh Snowball sehingga menjadi impian para binatang, iaitu kanak-kanak berlampu elektrik lengkap dengan air panas dan dingin serta kerja 3 hari seminggu, tidak lagi diperkatakan. Napoleon telah mengecam gagasan-gagasan sedemikian sebagai bertentangan dengan semangat binatangism. Kebahagiaan yang paling sejati, katanya, terletak pada kerja keras dan cara hidup yang sederhana. Kerja keras, cara hidup yang sederhana. Dua-dua tu tak ada dekat babi. Napoleon tu cakap, kerja keras, cara hidup sederhana. Mereka tak sederhana, mereka mewah. Dengan babi tu mewah. Baik. Beli whisky sederhana. Okey. Muka surat 139. Ada muka surat 143. Yang ni ultimate punya mereka ubah rukun 7 tu. Muka surat 143.
buat julung kalinya, dia kata Clover, seekor kuda tua. Dia minta Benjamin yang keldai tu bawa dia pergi dekat wall depa yang depa tulis rukun 7 tu. Dia kata Clover kata, penglihatanku semakin buruk. Waktu muda dulu pun aku tidak mampu membaca apa yang tertulis di situ. Tapi tampak bagiku bahawa tembok ini kelihatan berbeza. Dia kata, apakah rukun 7 masih sama seperti sebelum ini? Dia tanya aku tu. Bila dia pergi tengok, Benjamin tengok, tiada apa-apa di sana kini. 7 rukun tu dah gone. Tak ada dah. Pada apa? Kecuali satu rukun. Bunyinya, semua binatang setara, tetapi sebahagian binatang lebih setara daripada yang lain. That's the only law now. Benda tu. Yang 7 tadi, jadi benda tu saja. Semua binatang setara, tetapi sebahagian binatang lebih setara daripada yang lain. So, start daripada situ, tak aneh lagi. Tu satu hal. Sebelum daripada tu, sekarang ni babi kita tahu jalan 4 kaki. Depa dah start jalan 2 kaki. Muka surat 141. Ya bah. Mereka melihat evolution. Mereka melihat seekor babi berjalan menggunakan hanya kaki belakangnya. Babi itu squealer. Kata, langkahnya agak sumbang, seakan-akan tidak begitu biasa menyokong tubuhnya yang agak besar dalam kedudukan itu, tapi dengan keseimbangan yang baik dia berlenggang berentasi laman. Tidak lama kemudian dari pintu rumah ladang muncul sebarisan panjang babi. Semuanya berjalan dengan hanya kaki belakang mereka. Kerana sekarang ni babi dah start jalan 2 kaki je. Ikut daripada apa yang tulis kat dalam buku ni. Okey, kita dah nak habis. Cerita ni dah nak habis. Di penghujung cerita, babi-babi ni dah start jalan 2 kaki dan depa dah kata depa ni pemimpin kepada ladang tu lah. Dia buat meeting dengan manusia-manusia. Meeting, aku boleh bayangkan meeting tu macam meja ni. Kalau tengok dekat dalam cerita kartun tu, memang meeting tu macam ni. Dia boleh duduk sini. Belakang ni ada gamak dah. Dia boleh duduk sini dengan kaki 2 tu, dengan ni duduk nak langgar harok semua ni. Tapi dalam cerita kartun tak ada manusia. Bukan manusia yang main meeting, semua babi. Tapi dalam cerita ni tak. Babi meeting dengan manusia. Dalam pengakhir cerita ni. Dan ada seekor Orang yang mewakili binatang-binatang untuk jumpa. ya, macam tu lah. Kira mewakili binatang-binatang untuk berbincang dengan babi, dengan manusia. Okey. Ada satu kata-kata tu lah. Satu kata-kata daripada manusia. Manusia ni kata 0147, dia cakap, manusia kata kat babi, dia kata, kamu ada binatang yang rendah martabat yang perlu ditangani. Dia kata, dalam kalangan kami pula ada manusia yang lebih rendah kelasnya. Daripada binatang. Macam tengok cara ayat tu, dia nak kata yang lebih rendah kelasnya compare dengan binatang yang rendah tu. Itu statement pada manusia. Bagi aku yang ni satu tamparan yang besar juga. Penulis ni tulis dia nak gambarkan sifat manusia yang biasa dengar tu kasta. Ya. Kasta satu hal. Satu lagi bila kerja, kasta tengah kerja. Yang tu pun ada juga. Kira tak tahu lah kot lah. Lepas ni nak bedah pasal Marxis ke apa. Kamera tu kot nak cerita pasal Marxis. Yang tu cerita banyak lagi lah. Kelas pekerja dengan kelas Marxism. Kot lah siapa-siapa yang dah pernah baca Marxism boleh sembang pasal Marxism kan nanti kan. Sonok kok. Baik. Cerita pasal ni dia kata, ayat tu pedih lah cerita dah. Kamu ada binatang yang rendah martabat yang perlu ditangani. Dalam kalangan kami pula ada manusia yang lebih rendah kelasnya. Sakit hati baca. Seriously sakit. Aku penutup bedah buku hari ni, aku nak baca ayat last. Penulis ni tulis. Kan majlis mereka tu, majlis minum-minum tu semua. Dia jadi macam mana? Bila mereka mabuk, bergaduh semua mereka, dengar kudumuk. Okey. Binatang-binatang lain hak mana hak tengok je baby tu duk minum rok. Dia tengok dia tulis dalam ni, dua suara berteriak-teriak marah dan semuanya mirip. Tiada persoalan lagi kini apa yang telah terjadi pada wajah-wajah babi. Makhluk-makhluk di luar beralih melihat daripada babi kepada manusia. Kemudian daripada manusia kepada babi. Dan kemudian sekali lagi daripada babi kepada manusia. Namun, mustahil kini untuk membezakan antara kedua-duanya.
Yang tu penutup cerita ni. Nah abang kata binatang-binatang tu dah tengok babi-babi tu dengan manusia-manusia duk bertengkar, duk bergaduh semua tu. Dia pakai kadih kat babi, tu dia tengok dekat manusia. Dia tengok kat manusia, dia pakai kadih kat babi, dia kata lah ni dah tak nak beza dah babi dengan manusia. Yang tu penutup cerita ni. Macam mana nak abang kata aku bukan nak kata menilai, nak kata babi dengan manusia tu sama, bukan. Cuma kalau tengok dalam konteks cerita ni, first dulu mereka dizalimi oleh Tuan Jones, manusia. Mereka meluat kat manusia. Tapi sekarang ni dia kata dah sama lah, kata babi-babi hak kata nak pimpin kami. Dan ni sama je macam hak dulu punya. Sama je macam Tuan Jones hak pegang kami dulu. Apa beza? Tambah pula mati pula. Kawan-kawan mereka banyak binatang-binatang yang mati. Yang ni yang aku kata cerita ni menyedihkan sebab dia punya ending dia tu adalah nak habaq kata macam mana. Mereka tu masih lagi dizalimi. Binatang-binatang marih tu masih lagi tak berubah nasib. Rebel for no point. Yes. Mati pun for no point. Dia macam yang tu yang sedih dia lah. Itu kadang-kadang bawa member dekat dalam FB. Kadang tu dia bila data kata aku baca Animal Farm. Dia kata lepas ni data hang nanti banyak tweet pasal babi. Memang bila aku baca tu memang dekat lampu saja aku post pasal babi banyak. Sebab tengok okey, geram. Tu cerita dah. Geram dengan perangai babi-babi dekat dalam cerita ni. Okey. Nak ringkaskan benda yang aku cakap. Yang tadi tu summary. Aku walk kat hampa daripada bab 1 sampai bab 10 semua cerita dia. Nampak perjalanan tu lah. Aku harap nampak lah. Baik. Dan ni nak summary. Aku nak summarize balik dalam satu akronim. Politik. POLITIK. Segala benak. Kiranya setakat mana aku faham daripada cerita ni, nak faham cerita ni dia ada unsur-unsur apa? Okey, first P, dia ada unsur profesi, ramalan. Babi tua tu dia meramalkan dan dia ada mimpi dan sebagainya. Okey, itu satu. Kedua, pressure. Kita boleh tengok binatang-binatang ni dia kena tekan daripada awal. Pressure daripada awal oleh manusia first. Operation, yes. Operation. Dia kena tekan, lepas daripada tu babi pula tekan dia. Okey. Aku letak perkataan omit. Mungkin boleh tambah kot operation. Macam mana Izzah kata tadi, operation. Aku letak perkataan omit. Sebab apa? Rukun 7 tu daripada asal ada. Dan ni omit terus. Satu rukun je. Dan rukun tu tak adil. Orang hak tengok memang akan tahu kata tak adil. Omit the law terus. Okay. P, O. Dan ni L. L aku guna untuk perkataan lambang lah. Aku campur Melayu dengan Inggeris lah. Lambang. Maksudnya cerita ni dia bawa lambang-lambang yang bagi aku spesifik lah. Lambang daripada babi tu siapa dia. Lambang daripada kedai tu siapa dia. Lambang daripada lembu tu siapa dia. Binatang-binatang tu ada lambang-lambang. Cumanya karakter tu aku nampak karakter tu mirip manusia. Karakter babi, karakter lembu semua tu. Keldai yang tak mau buat apa-apa tu dia mirip manusia. Okay. L, lambang. I, dia main pada perbincangan ideologi. First, daripada binatang-ism. Mereka bawa binatang-ism ni macam mana yang babi tua tu bawa. Kemudian towards the end, aku letak daripada binatang-ism dia jadi babi-ism. Dia macam sentral mereka sekarang ni fokus pada babi je. Mereka nak bagi semua kemewahan ladang tu kepada babi saja. Okay. T, aku letak perkataan tipu ataupun taktik orang politik dekat dalam buku ni. So tahu. Sebab boleh nampak kot macam mana Napoleon spin. Mula-mula kata tak mau buat kincir angin. Tiba-tiba datang mana ada kita tak kata pun tak pernah nak buat. Benda tu aku yang setakat yang aku tengok lah. Mana-mana puak pun macam tu. Jenis spin U-turn apa semua ni macam mana? Tukar dasar bagi aku lah. Tukar pendapat tak ada masalah. Mengaku tu silap. Tu je. Tak salah Mengaku silap. Kalau macam contoh, okay, kita mungkin tersilap sikit kot benda ni. Kita ubah. Tak apa. Tak ada masalah. Ada je banyak-banyak benda yang berubah kan. PPSMI berubah kan. Banyak kali. Buat. Sagi talk. Sagi buat. Sagi talk. Tak apa kalau dah nak kata nampak. Kita tak jumpa jawapan lagi. Masalah dah sekarang ni confidence sangat. So tu letak tipu dengan taktik orang politik lah. Baik. I yang kedua kan. POLITIK. I yang kedua tu letak interest. Kepentingan. Kiranya cerita ni dia habaq kata kepentingan pemerintah. Tu nampak sangat lah. So
aku nampak jelas aku kenapa dia letak babi sebagai pemerintah dalam contoh ni. Nampak interest tu. Dan K last kali kesilapan haiwan-haiwan marhim. Kesilapan. Kalau lah marhim-marhim tu daripada awal waktu ajak pendidikan, waktu ajak baca, apa semua ni depa baca betul-betul ataupun depa boleh at least ada wakil daripada babi dekat dalam pemerintahan, ada wakil keldai, ada wakil ayam, ada wakil kucing. Contoh, kalau ada dari depa ni semua boleh fikir satu laras. Tak jadi masalah babi memerintah tanpa ada orang yang check and balance dia balik. Yang tu lah benda-benda dia. Aku cuba summary kan balik. Okay, last. Sebelum nak buka, sahabat-sahabat lain nak cakap juga kan. Sila. Ada yang kata George Orwell ni tulis satu benda yang agak miracle ataupun macam karya tu agak strong lah. Sebab dia kata tulis Boleh diguna sepanjang yes, tulis 1945. Sekarang 2019. Around 55 plus 19. Dalam 76 tahun. Macam kisah ni relevan. Cuma bila aku lepas aku baca, aku kan kata, okay, karya dia, aku tak kata miracle. Karya dia tu relevan untuk jangka masa panjang. Tapi, aku akan lebih kata, salam tu. Aku akan lebih kata, sebenarnya bukan karangan dia yang miracle. Sebenarnya perangai ahli politik tak berubah pada dulu Melo. Aku kata tu. Mungkin segelintir lah. Ataupun sebenarnya bagi aku pada manusia. Ah. Benda ni pun boleh apply pada yes, office politik, betul. pada Cuma segenap lapisan organisasi dan struktur lah. betul. Kiranya dalam mana-mana organisasi kan, ataupun yang melibatkan power, pengurusan dan sebagainya. Cuma aku relate balik dengan buku ni. Memang aku cakap kata mungkin perangai orang politik tak berubah pada dulu Melo, mana-mana negeri pun lah. Kan kalau mungkin dia tak tulis dalam konteks orang politik Malaysia, dia tulis dalam politik mungkin London dan sebagainya kan. Semua aku nampak kan tu lah macam kekal relevan disebabkan tak tukar. Macam perangai manusia tak berubah. Dia bila main bak poket, bila main bak perut, semua ni jadi macam perangai babi dalam contoh ni. Yang tu yang meluat tu. Kesian dia. Jadi kepentingan lah. Yes. Daripada tadi mula-mula nak rebel, nak kita nak reform balik, kita nak bagi elok balik. Disebabkan satu dua benda bila main balik, nampak. Boleh mungkin lebih sosialis lah. Yes. Dia fikir orang. Kalau tengok balik George Orwell tu Memang sosialis. Kalau tengok dekat dalam Wikipedia tu dia punya fikrah ada, cara fikir ada sosialis. So macam dalam banyak lapisan masyarakat dia ada far right, ada alright, right center kan, ada centric kan, ada leftist ke? ada left centric. Centric ni macam hampir konservatif panggil apa tu? Konservatif. Konservatif tapi dia still boleh centric dia Okay. ni kan. Sama. Apa Dia boleh spektrum fikrah lah ni. Macam mana? Fikrah. Kirain pun orang lah fikrah. Okay. Yang tu statement aku yang lah katanya. So setakat mana yang aku cerita setakat mana aku faham. Mungkin banyak lah yang aku termiss. So kalau hampa nak faham, baca buku ni. Kerana buku ni sebab dia dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita. Dan bab-bab dia pun tak tebal mana. dia mengumpamakan Cakaria Piramli ke? Kalau Piramli. Kalau nak cerita pasal cerita Piramli, ada satu buku yang bagus lah. Membedah Piramli. Daniel Kadir tulis. Dia cerita banyak-banyak 10 kot. Filem-filem Piramli yang kita sinonim tengok. Dia rungkai sesuatu tu. Yes, benda tu. Memang sebenarnya filem ke satira politik semua ni dia nak membidah ataupun dia nak mengajak masyarakat lah. Didik masyarakat. Kiranya bila masyarakat boleh baca benda tu, boleh sampai maklumat tu kat masyarakat, harap tak ulang balik kesilapan yang sama. Tu je. Mungkin hari ni kita cakap buat politik, mungkin nanti kita akan cakap buat benda-benda lain pula. Buat agama orang dan sebagainya, kita mungkin akan cakap juga. So benda tu boleh apply semua. So, kalau sahabat-sahabat lain nak tambah, sila. Tanya sikit lah. Yo. Sikit lah. Dia tanya pula dah benda yang. Minum dulu. Okay. Buku ni George Orwell tu dia tulis sebab apa? Sebab apa dia tulis buku ni?
dari segi sebab aku tengok dalam buku ni tak ada macam yang ITBM tulis kan. Kira dia dia tak explain peristiwa tu dah. Dia tak buat peristiwa. Setakat yang aku cari dalam ni lah, tak ada. Kod Dia kena dia. dia sebenarnya buku ni dia tulis tahun 1945. 45. Nak dia nak kritik Marxis buku ni. Marxis. Waktu revolusi Bolshevik 1917. Sebab tu dia kutuk melalui buku ni ya. Kiranya Kan? Yang babi karakter tua babi yang tua tu. mula-mula sekali tu, yang tu Karl Marx. Karl Marx lah. Dua orang tu yang apa? Snowball dengan Napoleon. Snowball, Napoleon. Napoleon tu Stalin. Stalin. Snowball tu yang kena halau tu. Yang tu kena halau kan. Kena halau tu, Trotsky. Lepas habis dia punya revolusi tu, kan dia halau Trotsky keluar daripada Soviet. Lepas tu dia punya 7 undang-undang semua, yang tu yang Soviet buat. Soviet buat. Yang dia pun mula-mula revolusi untuk menjatuhkan Tsar Nicholas III kot. Kan macam buku ni juga. Kiranya Mula-mula dia nak revolusi, nak jatuhkan satu-satu pemerintahan, dan dia proclaim pemerintahan dia pun lebih baik. Prusia. Prusia waktu pemerintahan raja dulu, Maharaja. kenapa dia ikut dengan babi? Maham babi ya. Macam dia main ke mana yang babi tu? Macam Tak, yang tu kalau daripada sudut penulisan, kita nak gambarkan satu-satu benda tu macam teruk. Satu-satu benda tu teruk. Habis binatang yang tak ada ni babi lah. Dia Kalau nak bidah kan. dia nak bidah, dia sama juga. Dia karya ni bagi aku lah, macam yang kata tadi dia apa, epic apa, magical semua tu kan. epic. Yang kita pun ada juga karya-karya macam ni. Yang kita macam contoh karya Syed Muhammad, Shit. Yang tu lagi teruk, dia tak guna babi, dia guna shit tu. Shit tu. Tai. Kan, yang mana memang dia gambarkan tu Perdana Menteri tu PM kan. Waktu tu memang dia sebut tu dia sebut tu Pukimak PM kan, wirawan apa semua. Tapi dia nak menggambarkan bahawa politik tu teruk, memang dia gambarkan dalam usus tai lah pun. So bagi aku yang ni satu buku penulisan alegori yang biasa lah kan, untuk menggambarkan satu suasana politik. Tak terlalu ekstrim lah. Kan, tak terlalu ekstrim dan sebagainya. Jadi macam kalau aku sendiri, kalau satu-satu buku baca, ni yang aku sendirilah, kita tak tengok hanya dalam teks tu semata-mata, tapi tengok dalam konteks. Sebenarnya dalam teks dan kenapa buku tu ditulis, Dia nak gambarkan apa dia sebenarnya. apa dia nak gambarkan. Sebab satu-satu buku dia tak tulis dalam satu suasana yang vacuum. Satu suasana yang tak ada apa, tiba-tiba dia nak tulis buku. Dia mesti ada sesuatu benda yang terjadi. Sebab itulah dia buat satu-satu penulisan. Macam buku ni lah. Jadi time tu lah. Dan benda tu dah jadi lama, 1945. Yang revolusi tu 1917. Sebab kalau ikutkan George Orwell ni pun seorang sosialis. Yang demokratik sosialis. Claim lah. Tapi ada juga kritikan kat atas diri dia sendiri. Banyak je. Karya dia ni orang kritik pula. Kan? Kau macam Dia mana? tu Dia orang kritik. sendiri. Dia bagi tahu dia tu sebagai seorang demokratik sosialis. Tapi cara dia tu bukan menggambarkan ideologi dia. Yang tu banyaklah orang kritik. Biasa, yang tu biasalah. Yang tu lah. Biasanya. Lagi? Macam mana? Tak. Tak faham. Kenapa? Free? Po. Pupuk kenyang lah. Satu. Kalau tak ada apa, kita tangguh agak dulu. Kalau macam ada siri-siri yang akan datang, kita akan buat lagi insyaAllah. Mungkin pembentang orang lain lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.